Malay Stories. Itik yang hodoh. Pada satu hari yang cerah, si ibu itik menemui satu tempat yang sesuai di bawah pokok tepi kolam untuk menetaskan telurnya. Dia menetas 5 biji telur. Tiba-tiba, dia ternampak sebiji telur yang berbeza daripada telur yang lain. Dia merasa bimbang. Dia menunggu telurnya menetas. Pada satu pagi, telur mula menetas satu demi satu. Pip, pip. Mereka berkata, semua telur berjaya menetas dan anak-anak itik mengintai untuk keluar ke dunia yang besar. Semuanya menetas kecuali satu. Oh, anakku yang comel. Aku sungguh bertuah. Tetapi apa yang akan terjadi pada yang kelima? Si itik merasa bimbang. Telur ini mengambil masa yang lama. Lalu dia duduk di atas telur dan memanaskan telur tersebut. Pasti dia menjadi itik yang paling cantik sekali kerana mengambil masa yang lama untuk menetas. Pada satu pagi, apabila telur pecah, keluar seekor itik berwarna kelabu yang hodoh. Pip, pip. Itik ini berbeza daripada adik-beradiknya yang lain. Dia sangat besar dan agak hodoh. Pip, pip. Anak-anak itik aku yang lain tidak kelihatan sepertinya. Dia mungkin kelihatan hodoh. Si ibu itik terkejut melihatnya dan berasa sedih. Si ibu berharap satu hari nanti dia akan kelihatan seperti adik-beradiknya. Tetapi masa berlalu dan itik itu masih lagi hodoh. Semua adik-beradiknya mengejeknya dan mereka tidak mahu bermain dengannya. Si itik merasa sangat sedih. Kamu hodoh. Haha, lihatlah, kamu paling hodoh di dunia ini. Ya, pergilah, kamu memang hodoh. Kami tidak akan bermain dengan kamu, raksasa hodoh. Mereka semua ketawa melihatnya. Si itik hodoh merasa sedih. Si itik hodoh itu pergi ke kolam dan melihat bayangannya sendiri di dalam kolam. Tiada siapa sukakan aku. Aku memang hodoh. Si itik membuat keputusan untuk meninggalkan keluarganya dan masuk jauh ke dalam hutan. Dia merayau-rayau seorang diri dalam hutan. Tidak lama lagi musim sejuk akan tiba. Salji akan turun di sekitarnya. Si itik merasa sedih dan menggigil kesejukan. Tetapi dia tidak dapat mencari makanan atau tempat memanaskan badan. Dia pergi ke sebuah keluarga si itik. Mereka menghalaunya. Kamu memang hodoh. Siapa ingin berkawan kamu, hodoh? Dia pergi ke rumah ayam betina itu. Ayam-ayam betina mematuknya dengan paruh, lalu dia melarikan diri. Dia berjumpa dengan anjing dalam perjalanan. Anjing itu melihatnya dan lalu pergi. Itik hodoh terfikir, Aku begitu hodoh hinggakan anjing tu tidak mahu memakanku. si itik hodoh yang sedih itu merayau-rayau lagi di hutan. Di sana dia bertemu seorang petani yang membawanya pulang ke rumah untuk isteri dan anaknya. Tetapi dia diganggu oleh kucing yang tinggal di situ. Lalu dia meninggalkan rumah petani tersebut. Tidak lama lagi tiba musim bunga. Semuanya segar dan indah sekali lagi. Dia terus berjalan dan ternampak sungai. Dia begitu gembira berjumpa dengan air kembali. Dia mendekati sungai tersebut dan melihat seekor angsa cantik sedang berenang. Dia jatuh cinta dengannya. Si itik ini merasa malu dan menundukkan kepalanya. Sedang dia membongkok, dia melihat bayangannya sendiri di dalam air dan merasa hairan. Dia tidak lagi hodoh. Dia telah bertukar menjadi seekor angsa yang kacak.
Kini dia sedar kenapa dia berbeza daripada adik-beradiknya kerana dia adalah seekor angsa dan mereka adalah itik. Dia jatuh cinta dengan angsa yang cantik tersebut dan berkahwin dengannya dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.